Hari ini mungkin kita tidak peduli tuan-tuan terhadap dakwah. Sebab apa? Sebab kita Islam, mak bapak kita Islam, adik-beradik kita Islam, anak-anak kita Islam. Mungkin kita fikir tidak ada keperluan tuan-tuan. Tetapi kita akan faham pentingnya dakwah itu apabila jika ada di kalangan ahli keluarga kita yang menjadi seperti kes-kes ini. Kami sendiri lihat tuan-tuan, kadang-kadang orang menjadi gelabah apabila ada anak dia tiba-tiba join dengan golongan-golongan yang murtad, tiba-tiba join dengan grup-grup agama lain, bila balik rumah tiba-tiba nampak dia pakai cross pula dan sebagainya. Waktu itu mereka gelabah. Cuba bayangkan tuan-tuan, jika daripada kecil mereka diterapkan dakwah kepada masyarakat lain, dakwah kepada agama lain, ke arah agama Islam dan sebagainya tuan-tuan, maka secara automatiknya pun mereka pun akan kukuh, mereka akan faham. Hari ini ramai di kalangan masyarakat kita tuan-tuan, mereka pun tidak tahu kenapa mereka menjadi seorang Muslim. Namun apabila kita berjumpa dengan seorang yang memeluk agama Islam, kita rajin akan tanya dengan dia, kamu masuk Islam sebab apa? Namun kalau soalan yang sama ditanya kepada golongan-golongan yang lahir sebagai Islam, apa sebenarnya yang menyebabkan orang-orang yang lahir Islam ini menjadi Muslim? Mereka akan kata, oh sebab mak bapak saya adalah Islam. Adakah itu sahaja sebab dia tuan-tuan? Tetapi jika kita membuat dakwah kepada masyarakat bukan Islam tuan-tuan, melalui proses itu, melalui pembelajaran daripada dakwah itu tuan-tuan, akan menyebabkan kita sendiri menjadi kukuh dan beriman dan yakin dengan Islam itu sendiri. Itu yang berlaku hatta kepada kami sendiri pun tuan-tuan. Dan kalau kita lihat, hatta ada banyak kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sendiri firmankan di dalam Al-Quran berkenaan dengan dakwah. Namun topik kita pada hari ini bukannya dakwah, topik kita adalah berkaitan dengan murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a illallah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik bicaranya daripada mereka yang mengajak manusia untuk hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengatakan mereka adalah seorang Muslim. Maka melalui ayat-ayat ini tuan-tuan, kita faham apabila menjadi seorang Muslim telah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk dakwah kepada masyarakat. Jika kita tak buat dakwah tuan-tuan, maka bersedialah mereka akan mula berdakwah kepada kita ataupun anak-anak kita ataupun kepada cucu-cucu kita. Di dalam dunia pada hari ini tuan-tuan, ya, kita terdedah kepada dunia alam maya tuan-tuan. Orang boleh dapat maklumat apa sahaja, macam-macam cerita daripada internet. Jika kita tidak kukuhkan anak-anak kita, maka dan apabila kita tidak buat dakwah tuan-tuan, maka boleh jadi melalui penyebaran ini menyebabkan anak-anak kita terpesong jauh daripada Islam. Nauzubillah. Yang ketiga tuan-tuan, berkaitan dengan akidah dan juga fiqh. Kalau kita lihat dekat Malaysia ini tuan-tuan, kebanyakan kuliah-kuliah yang ada ini tuan-tuan, kuliah-kuliah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fiqh. Bila anak-anak kita pergi dekat sekolah, bila ada mu'allaf masuk Islam dan sebagainya, yang diajar kepada mereka adalah berkaitan dengan fiqh. Kita dekat Malaysia ini tuan-tuan, kita banyak memberi penekanan kepada fiqh, sehingga menyebabkan kadang-kadang penekanan terhadap akidah itu sangat lemah, sangat sikit, menyebabkan akidah di kalangan masyarakat kita sangat tipis. Hatta kalau kita lihat beberapa cerita-cerita yang berlaku dekat Malaysia ini, membuktikan ada di kalangan masyarakat kita yang kadang-kadang tak faham pun mana satu akidah, mana satu fiqh. Isu fiqh mereka kaitkan dengan akidah, isu akidah mereka kaitkan dengan fiqh. Perkara ini juga perlu kita perbaiki tuan-tuan, agar murtad itu tidak terjadi. Yang keempat, campur aduk antara syariat dan budaya. Kadang-kadang tuan-tuan, orang pun tak faham mana satu syariat, mana satu budaya. Menyebabkan orang pun confused tuan-tuan. Mana satu yang nak buat dan mana satu yang tidak. Hari ini kalau kita lihat,
budaya-budaya Melayu itu pun telah menjadi seolah-olah itu adalah ajaran Islam. Nanti kita akan kupaskan satu demi satu lebih terperinci. Kemudian penguasaan ilmu akhirat berbanding dengan ilmu dunia. Kalau kita lihat hari ini tuan-tuan, rata-rata di kalangan masyarakat kita ini, kita memberi penekanan termasuk untuk anak kita dan sebagian generasi kita, kita memberi lebih banyak penekanan untuk dunia daripada akhirat tuan-tuan. Daripada kecil anak-anak kita, apa yang kita ajar? Kena belajar. Belajar bagus tak tuan-tuan? Bagus. Kalau jadi seorang Muslim, kita mesti menjadi hebat dalam semua perkara. Namun tuan-tuan, apabila kita ingin menjadikan anak kita hebat dalam semua perkara, kita tak boleh lupa juga mereka perlu menjadi hebat juga untuk mengukuhkan diri mereka dan menyediakan diri mereka untuk persiapan akhirat nanti. Kalau kita lihat di kalangan masyarakat kita tuan-tuan, apa yang berlaku? Kita daripada kecil, kita bawa anak kita, kita bagi masuk dekat sekolah dan sebagainya, mereka diajar dengan sekolah pendidikan dan sebagainya, menyebabkan mereka rasa mereka pergi sekolah tuan-tuan untuk mereka nak dapat degree, mereka nak dapat sijil dan sebagainya. Sebab apa mereka nak dapat? Sebab mereka rasa bila mereka ada sijil-sijil ini, mereka boleh dapat kerja yang bagus. Kenapa mereka nak kerja yang bagus? Sebab mereka sangka dengan kerja yang bagus itu mereka boleh dapat duit yang banyak. Dengan duit yang banyak, mereka sangka mereka boleh hidup bahagia. Dan penekanan-penekanan kepada ini tuan-tuan diberikan begitu banyak sehingga kan ada di kalangan kita yang lupa untuk memberi penerapan terhadap akhirat. Hari ini kalau kita lihat tuan-tuan, sekolah-sekolah agama telah menjadi tempat terakhir, last resort untuk orang-orang nak hantar anak-anak mereka. Jika mereka rasa anak mereka sudah tidak boleh lagi dikawal, membuat pelbagai kerosakan, ada masalah disiplin dan sebagainya, baru dihantar ke sekolah pondok, baru nak hantar ke sekolah agama. Bila fikir dah tak boleh nak buat apa lagi. Dan apa yang berlaku tuan-tuan, budak-budak ini pula apabila pergi ke sekolah agama, apabila pergi ke sekolah pondok, budak ini yang ada masalah disiplin, problematic people dan sebagainya, dia pergi sana, dia merosakkan orang-orang kat situ pula. Dan agama telah menjadi last resort tuan-tuan. Ramai di kalangan kita, kalau di dalam pembelajaran akademiknya, anak-anak jika tidak dapat A dan sebagainya, kita akan marah. Tetapi ada di kalangan anak-anak kita yang hatta perkara asas dan fardu ain terhadap Islam pun mereka tak tahu tuan-tuan. Saya pernah pergi ke sekolah tuan-tuan, ada sekolah yang kami pernah jumpa pelajar-pelajar hatta mengucap pun tak tahu tuan-tuan. Ini realiti yang ada di zaman sekarang. Apabila mereka begitu lemah tuan-tuan, bagaimana mereka tidak terpesong dengan pelbagai cabaran-cabaran yang ada di masa ini tuan-tuan. Saya bukannya nak kata kita jangan bagi anak kita belajar akademik, kita jangan bagi anak kita jadi doktor, lawyer, bagus tuan-tuan. Tetapi mereka perlu menjadi, kalau dia jadi doktor, dia perlu jadi doktor yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia jadi lawyer, dia perlu jadi lawyer yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia menjadi ahli perniagaan, dia perlu menjadi ahli perniagaan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana di dalam kehidupannya, dia akan meletakkan Quran dan sunnah itu jauh lebih tinggi daripada segala-galanya tuan-tuan. Ini jenis masyarakat Islam yang perlu kita sama-sama fikirkan dan perlu kita bentuk bersama tuan-tuan. Kadang-kadang kalau kita lihat tuan-tuan, cara ataupun pendekatan mengajar Islam itu sendiri pun kadang-kadang membawa kepada masalah. Kadang-kadang jika kita lihat anak-anak kecil apabila mereka nak pergi mengaji dan sebagainya, biasanya akan ada cikgu. Di tangan cikgu ataupun di tangan ustaz atau ustazah itu akan ada apa tuan-tuan? Akan ada rotan. Kalau tak dapat kena sebat. Cuba tuan-tuan bayangkan, orang yang membesar dengan keadaan begitu, dengan cara memaksa dan sebagainya, diajar dengan cara begitu, tiba-tiba, katalah kalau dia kenal satu tempat yang mengajar, ataupun dia pergi dekat gereja, orang mula cerita tentang, oh God is love. Dia tengok, padri dekat situ ajar dengan penuh kasih sayang. Bagusnya dia. Saya pernah masuk, dulu saya pernah pergi belajar Bible study tuan-tuan. Ada di sebuah gereja yang saya pergi. Mereka ajar dengan cara yang sangat lembut.
Boleh jadi juga dia fikir, wah, kenapa dekat sini terlampau kejam, keras dan sebagainya. Dekat sini sangat lembut. Perkara-perkara begini juga boleh menyebabkan seseorang itu dia mula tertarik dengan agama lain berbanding dengan Islam. Allah